Okey, hai semua. Saya Dr. Mala, seorang pegawai perubatan di salah sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur. Jadi saya bersesi live sekali lagi hari ini. Sekejap dia saya nak bercakap. Siapa yang kebetulan bersama dengan saya live hari ini, boleh dengar bersama-sama. Kalau ada yang rasa ada kerja nak tidur, you can go ahead sebab video ni akan ada dekat sini, so you all boleh tengok. Kemudian pun boleh juga, alright, boleh tag diri sendiri or anything, and then you boleh parking dulu, and then you nak tengok later pun boleh juga. Hari ni saya nak terangkan tentang COVID positif. Sebab kenapa saya buka topik ni, sebab ada 2-3 post saya yang saya berkongsi tentang COVID, tentang pesakit COVID dan macam-macam. Jadi banyak orang yang message saya dekat FB Messenger, yang komen di wall saya dan bertanya tentang bertanya tentang risiko masing-masing. Mereka bila disuruh kuarantin di rumah, bila disuruh bila mereka kontak rapat, kamu tak tahu apa nak buat. So saya rasa memang ada sedikit kegelisahan di kalangan kita rakyat Malaysia sekarang, sebab dengan jumlah kes yang meningkat sangat tinggi, pegawai dari Kementerian Kesihatan, daripada pejabat kesihatan daerah mengambil masa sedikit sebelum berkesempatan untuk call korang. Jadi kerisauan, ketakutan tu sebenarnya banyak memberi impak kepada bagaimana kamu melawan jangkitan itu sendiri. So saya agak risau, and that's why saya buat sesi live ni hari ini. Okay. So kalau kamu rasa ada sesiapa yang mungkin boleh mendapat manfaat daripada topik ni, kamu boleh tag mereka, alright? So saya nak ceritakan tentang 3 kategori sahaja dalam video live hari ni. Yang pertama, kategori kamu sendiri COVID positif. Yang kedua, kategori kamu kontak rapat. Dan yang ketiga, kategori kamu casual contact, kita panggil. So saya akan terangkan satu demi satu. Yang pertama, kategori COVID positif. Okay, hi everybody. Siapa yang masuk boleh hi, boleh bagi saya reaction, so saya tahu siapa ada. But saya continue, right? Yang pertama, kategori COVID positif. Kamu sendiri COVID positif, diri sendiri COVID positif, alright? Yang pertama sekali, saya rasa sebab kalau you buat screening kan, you akan dapat panggilan telefon yang mengatakan bahawa, hai Encik Novita, hari ini saya sekian-sekian nak inform bahawa test COVID swab anda dah ada dan dia positif. Alright, itu yang phone call yang you akan dapat lah. And saya rasa kalau kamu admitted to a hospital, berada di ward dan sebagainya, tak ada masalah. Sebab kamu akan ada nurse, doktor dan sebagainya. So saya tak akan sentuh bahagian itu. Saya hanya nak sentuh kepada orang yang terima panggilan telefon. Okey, jadi bila kamu terima panggilan telefon, benda pertama yang kamu kena buat adalah confirmkan balik nama dan nombor IC anda. Minta pegawai yang telefon tu bacakan nama penuh anda bersama dengan nama ayah dan bacakan nombor IC untuk pengesahan. Dan kamu pun sebut balik nama penuh dan nombor IC kamu untuk mendapatkan pengesahan yang betul, supaya kamu pasti result yang diberitahu kepada kamu adalah yang setepatnya milik kamu. Orang yang negatif pun sama juga. Bila di telefon dan diberitahu kamu dah ada result dan result kamu adalah negatif, tolong tanyakan nama penuh dan juga nombor IC kamu, confirmkan balik, double confirm, sebut, minta pegawai tu pun sebut juga supaya kamu tahu, okay, this is mine. Alright, itu yang pertama. Dan bila kamu diberitahu positif, sebenarnya kamu akan terkejut sikit lah. So minta doktor ulang balik dan cakap, okay, betul ke positif ke doktor, detected ke, maksudnya saya ada COVID ke, tanya semua pada ketika itu. Dan setelah diberitahu, tolong tanya kepada mereka sama ada kamu kategori COVID kategori berapa. 1, 2, 3, 4 ataupun 5. COVID ada 5 kategori. Yang kelima, yang paling kritikal adalah apabila organ-organ dalam badan dah mula gagal. So kamu tak akan terima panggilan telefon lah, ni dah duduk kat ICU dah ni. Alright, yang keempat adalah pneumonia yang memerlukan oksigen, jangkitan paru-paru yang memerlukan oksigen. Jadi ini pun kamu tak akan terima panggilan telefon, saya rasa. So kemungkinan kamu 1, 2 ataupun 3. Alright. COVID kategori 1 adalah bila kamu tak ada simptom langsung tapi kamu COVID positif.
COVID kategori kedua adalah kamu COVID positif tetapi ada simptom, contohnya seperti demam, batuk, hilang deria, bau, selsema dan sebagainya. COVID kategori 3 pula adalah bila paru-paru dah menunjukkan ada jangkitan kuman. So yang ini sama ada doktor tu perlu dengar paru-paru kamu ataupun perlu buat ujian X-ray dada. Alright, so kalau kamu just pergi untuk screening dan balik sahaja, mungkin doktor tak boleh jawab sama ada kamu kategori ketiga ataupun tidak. Doktor hanya boleh bercakap satu ataupun dua. Alright. So walaupun tak kira lah kamu check secara pergi ke klinik dan doktor check dengan auscultation dan sebagainya ataupun hanya screening, tanya dekat doktor, saya ni agaknya kategori berapa doktor. Alright, tanya doktor. Dan yang seterusnya adalah tanya sama ada kes kamu telah dinotifai kepada pejabat kesihatan daerah berdekatan. Ya, setiap ujian yang dibuat, apabila kamu positif, pegawai yang membuat saringan bertanggungjawab untuk notify kes kamu kepada pejabat kesihatan daerah berdekatan. Jadi bila kamu diberitahu, kamu kena tanya, doktor dah notify ke belum? Tanya soalan tu ya. Kadang-kadang mungkin saya ada dengar, saya tak pasti sebenarnya, ada setengah tempat, ada setengah lab yang dia tak notify. Dia suruh kamu call KKM sendiri. Kamu call KKM lain. Itu adalah untuk bertanyakan tentang simptom, kuarantin dan lain-lain lagi. Notifikasi adalah tanggungjawab orang yang buat screening tu. Jadi make sure orang tu dah notify. Kalau dia kata belum lagi, dan kamu minta nombor telefon dan tanya bila kamu akan notify, saya nak call balik dan tanya. Sebab dia kena notify. Kalau dia notify, baru nama kamu akan ada dalam sistem. Kita ada satu sistem kita kena buat secara online, baru nama kamu akan keluar. So please tanya soalan tu. Dan minta juga pegawai yang memberitahu kamu result kamu positif tu, minta dia emailkan result kepada kamu. Sebab kamu dah positif kan, kamu tak nak keluar balik. So minta dia emailkan ke WhatsApp ke whatever lah, apa-apa cara pun minta dia berikan result yang original tu kepada kamu, supaya yang pertama kamu dengan mata kepala sendiri boleh tengok, oh nama saya, nombor IC saya, okay, confirm detected positif. Kamu boleh tengok dan kamu pun puas hatilah, kamu boleh terima. Kalau kamu tak diberikan original copy, maka di situlah berlaku masalah tersalah cakap, tersalah, all that. Ada beberapa sporadic cases lah So tak nak jadi macam tu. Alright, so that's why minta dia emailkan kepada kamu. Dan apabila kamu meminta pihak berkenaan, klinik ataupun hospital, hantar melalui email, kamu kena faham bahawa kamu sendiri yang memberi consent, memberi kebenaran untuk data perubatan kamu diberi melalui medium itu. Sepatutnya klinik ataupun hospital tidak boleh macam bagi melalui WhatsApp, bagi melalui email. Itu adalah di bawah PDPA, kita panggil Patient Data Protection Act. Kita sepatutnya tak boleh bagi kepada third party punya platform. Kita takut ada breach of data privacy di situ tetapi dalam kes kekangan wabak ini kita memang terpaksa lah hantar melalui email, dan make sure kamu bagi verbal consent itu. Saya benarkan, tolong hantar email kepada saya. Alright, so bila kamu dapat tu, double confirm bahawa itu adalah keputusan kamu. Dan yang paling penting sekali, apabila kamu mendapat panggilan telefon sama ada daripada hospital ataupun klinik ataupun pejabat kesihatan daerah yang memberitahu bahawa result kamu positif, tolong tanya nama pegawai yang bercakap dengan kamu. Penting sebab let's say later on kamu nak follow up ataupun kamu nak buat sesuatu, kamu nak tanya balik ataupun anything lah that comes, you need to know siapa yang kamu bercakap. So tolong tanya, boleh saya tahu siapa yang tengah bercakap dengan saya ni, dan ambil nama dia. Just ingat nama dia lah, Encik sebagai-sebagai, kadang-kadang MA yang telefon ataupun doktor sebagai-sebagai. So you ingat nama dia. Those are the important things that you need to ask bila ada orang telefon untuk memberitahu result COVID kamu. So bila kamu dah dengar result saya positif, alright, so perasaan tu memang akan bercampur bau lah. Memang akan takut, frust, sedih, sangsi, kegelisahan, everything akan ada. So take a moment, ambil 5 hingga 10 minit, rehat dulu, relax, tenangkan fikiran, doa banyak-banyak supaya kamu boleh go through jangkitan tersebut.
dengan seminimum yang mungkin, sesimpel yang mungkin, as mild as possible. Doakan banyak-banyak dan niatkan yang kamu tak nak rebakkan wabak itu kepada orang lain ya. Yang dah close contact sebelum ni okey, tak apa, tetapi selepas dah tahu positif tu, kamu tak nak menyusahkan orang lain, kamu tak nak rebakkan lagi dekat orang lain. Niatkan betul-betul dalam hati. Alright? Dua perkara doa yang pertama dan yang kedua niat. Dan ambil masa 5 hingga 10 minit, ambil masa relax, bercakap dengan diri sendiri dulu, talk to your mind. Okay, then you grab back yourself because it's a difficult time. Saya pun ada bila saya call, saya bagi tahu memang patient terkejut. So take your time. Alright? Dan kemudian kamu akan fikirkan, lepas ni aku nak buat apa ni, aku dah positif dah ni. Alright, so dalam video ni saya akan bagi tahu slowly what you're supposed to do. Alright, bila kamu dah tahu positif, kamu dah doa, kamu dah relax, kamu dah boleh terima, perkara pertama yang kamu kena buat adalah dia ada dua benda sebenarnya. Satu, cari kontak rapat, dan yang kedua adalah update MySejahtera app. So saya secara peribadi nasihatkan untuk bagi tahu kontak rapat dulu telefon, bagi tahu ahli keluarga, bagi tahu rakan-rakan yang kamu pernah berjumpa, sama ada melalui phone call ataupun WhatsApp dan sebagainya. Kenapa saya suruh buat ni? Sebab bila kamu call, kamu bercakap, kamu akan dapat a bit of human touch. Kamu akan rasa macam mungkin tenang sikit, sedap hati sikit dan sebagainya. Alright? So cari kontak rapat kamu. Saya rasa semua orang yang tak boleh lari daripada kontak rapat ini adalah keluarga yang duduk satu rumah. Macam mana kita jaga SOP dekat luar pun, dengan keluarga kita, contoh macam saya duduk dengan suami, anak, ibu, adik. Jadi memang ini kontak rapat yang kita tak boleh nak buat apa-apa lah. Kita memang of course tak jaga SOP lah kalau dalam rumah kan. So ini adalah kumpulan pertama yang kamu nak kontak dan ini adalah kumpulan keluarga, adalah kontak rapat yang rapat dan it's prolonged sebab setiap hari kita duduk satu rumah, makan together dan sebagainya. So keluarga ni memang tak boleh nak elakkan lah orang kata. Dan yang kedua adalah rakan-rakan sekerja, rakan-rakan yang kamu jumpa. Kalau belajar, rakan-rakan belajar lah. Buat masa sekarang kluster yang paling banyak adalah kerja lah So rakan-rakan sekerja. So rakan-rakan sekerja ni sebenarnya agak mengelirukan. So kalau kamu ada, contohnya macam saya kerja dalam hospital, takkanlah satu hospital 200 orang tu kontak rapat saya. Taklah sebab kami pakai PPE waktu kerja. Dengan sesama staff pun kita pakai mask, kita pakai face shield. So kamu kena fikir, siapa rakan sekerja kamu yang kamu kontak tanpa mask, tanpa mask dan lebih daripada 15 minit dengan ada sentuhan tangan. Yang saya selalu tanya adalah duduk makan bersama. Sebab kalau bila kamu duduk makan bersama, lunch ke, breakfast ke, bila kamu duduk makan bersama dengan rakan sekerja, dan of course lah itu dah close contact sebab you tak pakai mask bila makan kan. Alright? And itu adalah antara kontak rapat yang confirm lah, memang kontak rapat Selain daripada itu, kalau macam dalam 10 hari ke belakang maksudnya daripada dia ada dua jenis macam mana kita nak cari contact tracing Yang pertama adalah bila kita tahu you dapat daripada siapa. Saya dapat daripada Ali. So daripada tarikh saya jumpa Ali tu, contohnya saya jumpa Ali 2 hari yang lepas. So daripada saya jumpa Ali tu, dari hari saya jumpa Ali sampai hari saya positif, siapa yang saya close contact, saya kena kira. Itu cara pertama. Cara kedua, bila saya tak tahu saya dapat daripada siapa. Bila saya tak tahu saya dapat daripada siapa, kita akan kira 10 hari daripada tarikh saya tahu saya positif, daripada situ So kamu akan kira kontak rapat kamu lah. Sebenarnya benda ni biasanya KKM yang buat, PKD yang buat tapi sekarang sebab ada kekangan yang ada kekangan yang agak lambat untuk PKD telefon, jadi kamu nak alert dulu kontak rapat kamu. Alright, so itu cara untuk tahu kontak rapat lah. Dan bila kamu bagi tahu kontak rapat, nasihatkan mereka untuk swab test juga. Swab test bila adalah pada hari kedua dan hari ke-10. Hari kedua daripada mereka kontak rapat dengan kamu. So contohnya macam keluarga kan, setiap hari kamu jumpa dengan ahli keluarga. So bila kamu tahu positif tu,
boleh tunggu 2 hari dan screening daripada sana lah. Kalau nak buat immediately pun boleh sebenarnya, cuma dia berbeza. Kalau orang yang simptomatik, orang yang kontak rapat, contohnya ahli keluarga saya ada demam, batuk, sesama, dan mungkin saya akan suruh dia swab terus. Kalau kontak rapat saya tetapi tak ada simptom apa-apa, asymptomatic, dan saya rasa better tunggu 2 hari, macam tu. So dia depend dan juga itu tentang kontak rapat ni. Lepas tu lagi satu yang paling confusing sekali adalah bila kontak rapat ni dia akan tanya macam mana nak keluar pergi swab test sebab kontak rapat disuruh kuarantin. Ya, itu adalah antara soalan yang kami selalu dapat. So macam mana adalah okey, hubungi tempat yang kamu nak buat swab test tu, sama ada okey, kalau kamu nak buat dekat kerajaan, memang kena tunggu mereka panggil dulu. Jangan pergi ke klinik kesihatan ataupun hospital besar untuk buat, saya ada kontak positif, saya nak datang screen. Itu memang tak boleh sebab dekat klinik kerajaan dia memang ikut orang kata ikut jadual. Yang dia buat secara ad hoc tu adalah orang yang bergejala. Okey, di klinik swasta ataupun hospital swasta, kamu boleh buat swab test bila-bila masa. Saya nak buat, saya rasa saya takut saya nak buat, saya tak boleh nak tidur malam, saya nak buat, boleh je, tak ada masalah sebab kamu bayar. Okey, untuk macam tu, kalau kamu dah tahu kamu kontak positif, kontak rapat, telefon dulu dan cakap, okey, hospital Columbia Asia Ceras, saya nak buat swab test, boleh tak? Saya ada kontak rapat positif. Oh, okey, kita akan tanya untuk berapa orang ya? Untuk 6 orang. Kamu nak datang bila? Saya nak datang sekian. Okey, dah dapat gelang PIN ke belum? Belum dapat. Okey, fine. So, bagi tahu dulu mereka supaya staff di situ pun ambil tahu dan staff pun careful supaya kamu tak rebakkan kepada staff. Macam yang saya cakap tadi, niatkan kamu tak nak rebak kepada orang lain. Niat tu sangat penting sebenarnya, ya. So, itu adalah antara tips saya kepada kontak rapat. Saya akan ajar macam mana nak tahu kontak rapat dan bukan kontak rapat. Ini saya nak bagi tahu tentang apa orang close contact tu. Jadi bila kamu bagi tahu dekat kontak rapat kamu nasihatkan dekat dia, kalau ada gejala buat screening terus. Kalau tak ada gejala, hari kedua daripada tarikh dia berjumpa dengan kamu yang positif. So kalau dia jumpa kamu hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat dia dah kena buat. Tapi contohnya lah, hari Ahad baru awak tahu awak positif. Jadi hari kedua tu dah terlepas kan? Dan buat immediately. Ya, faham ya? Dan yang swab yang kedua adalah pada hari ke-10 pula. Hopefully by the time hari ke-10 tu KKM dah call lah. Saya bagi tahu ni sementara nak tunggu KKM call. Okey. Itu yang kamu boleh nasihatkan kepada kontak rapat kamu lah. Dan kalau kontak rapat kamu sebenarnya macam dia ada kenal doktor ke ataupun ada kontak dengan PKD ke apa ke, dia boleh call ke dan dia boleh tanya pendapat secara individualized terhadap kes kamu. Kalau tak pasti dan boleh ikut tips saya, ya. Okey, so bila kamu dah bagi tahu kontak rapat, itu yang benda kedua yang kamu dah kena buat. Kamu dah relax, kamu dah bertenang. Yang ketiga sebagai kontak positif, apa kamu kena buat adalah update MySejahtera app. Okey, pergi dekat Facebook page Public Health Malaysia. Dia dah ada tunjukkan dekat situ. Senang sahaja sebenarnya. Kamu pergi dekat MySejahtera app kamu, pergi dekat result, dekat situ update. Sebab tu tadi saya cakap, minta hospital ataupun klinik emailkan result kepada kamu. Alright? Sebab dekat MySejahtera app tu dia akan suruh kamu upload result. So kamu kena upload result tu di situ sebab dia nak tengok city value. Alright, so bila kamu dah dapat, kamu uploadkan dalam MySejahtera app dan lengkapkan dekat situ. Kamu akan dapat borang pemantauan di rumah untuk 10 hari. So sementara tunggu panggilan telefon daripada KKM ataupun daripada PKD, kita panggil Pejabat Kesihatan Daerah. Sementara tunggu, tolong update MySejahtera app dan tunggu lengkapkan borang pemantauan harian di dalam MySejahtera app itu supaya kamu pun kurang nervous. Dan bila KKM ataupun PKD call, dan mudah untuk kamu juga memberi rumusan tentang simptom kamu sendiri. Ya, faham ya? Alright.
bila kamu buat dekat MySejahtera app tu nanti sebenarnya kamu kena faham. Yang penting kamu kena ada email, alamat email. Jadi kepada warga muda yang tengah tengok video ni, kalau kamu rasa mak ayah kamu yang duduk di kampung tak ada email, tolonglah createkan satu untuk mereka. Sangat berguna sebenarnya untuk MySejahtera app tu nanti. Kamu perlukan alamat email dan kamu juga kena uploadkan result tu dekat situ. Jadi kalau mak ke ayah ke yang agak tidak reti nak buat dalam tu nanti, so kamu kena ajarlah step to step dengan video call or something like that. Alright, so MySejahtera app ni sangat penting sebab sementara tunggu ada kes yang sampai 2-3 hari baru PKD telefon, ada kes sampai ada yang paling lambat yang saya dengar lebih kurang 6 hari lah. Jadi tolong update MySejahtera app tu. Sebab tu kalau kamu dengar video daripada awal, tadi saya ada pesan tanya kepada doktor, kamu kategori berapa? Sebab dia akan notify ikut apa yang dia bagi tahu kamu. Kalau saya kata kamu kategori 2, saya akan notify sebagai kategori 2. Kalau saya kata kamu kategori pertama. So daripada situ juga mereka akan filter untuk nak tahu siapa di telefon lebih awal, siapa di telefon lebih lewat dan sebagainya. Alright, ini pesanan saya kepada orang yang positif sendiri, kamu sendiri COVID positif. Beberapa tips terakhir, bila kamu dah tahu kamu COVID positif, saya ulang balik. Yang pertama, selepas tahu, confirmkan itu result kamu. Tengok dengan mata kepala sendiri daripada result di email, doa dan niat. Yang kedua, cari kontak rapat, keluarga, rakan-rakan sekerja. Yang ketiga, kemudian update dalam MySejahtera. Okay, selepas itu, apa kamu kena buat? Yang paling penting untuk lawan jangkitan ini adalah kesihatan minda, mental health. It's very very important. Kalau kita tengok dekat Mak Ayub Serdang pun yang mereka menari, buat TikTok, buat Zumba, apa semua because mental health is very important. Jangan takut terlampau, jangan stres ataupun gelisah yang melampau-lampau. Saya tahu takut stres itu tak boleh nak elakkan. Sedikit sebanyak akan ada di situ, tetapi cuba kawal, dapatkan positive support dan sebagainya. Rehat yang secukupnya, makan makanan seimbang seperti biasa, 3 main meal dengan 2 snacks. Make sure ada buah, sayur as usual benda-benda yang biasa. Alright, telefon. Bila kamu kuarantin, kamu duduk seorang, telefon yang terlampau banyak. Actually, sebenarnya daripada banyak guna telefon ni sendiri, kamu akan sakit kepala, sakit leher, sakit-sakit badan. Jadi tolong seimbangkan di situ. Mungkin boleh cari buku, baca buku secara orang kata, buku novel buku cerita lagi better daripada kita baca daripada phone. Bukan saya kata tak boleh guna langsung, tetapi cuba seimbangkan, itu yang saya cakap Dan yang paling penting dalam masa yang kamu terpaksa kuarantin di rumah buat seketika sementara menunggu KKM telefon, pantau suhu kamu, pantau simptom kamu make sure kamu tulis somewhere, sama dekat diary kamu ke, ataupun nak tulis dekat yang MySejahtera app tu sendiri ke, ataupun nak jot down dekat kalender dalam smartphone pun boleh juga. Tolong pantau suhu, simptom kamu demam start hari apa, batuk, Rabu batuk, okey, Khamis batuk sikit-sikit, Jumaat batuk banyak-banyak. Tu tolong tulis macam tu sebab takut kamu kurang ingat. Selera makan, pantau juga selera makan kamu. Pantau juga kita panggil general ability sama ada kamu terlampau lemah, rasa seram sejuk, lembik, tak larat langsung tak larat. Itu semua adalah warning sign sebenarnya sesak nafas ataupun nafas laju. Okey, kalau ada simptom-simptom yang seperti sesak nafas, nafas laju, lemah lembik yang memang tak boleh nak bangun langsung, kurang selera makan yang like 50% lesser than normal, then tolong telefon 999 ataupun hospital berdekatan untuk dapatkan nasihat. So daripada sana mereka akan decide sama ada kamu perlukan medical attention immediately, perlu dilihat dengan segera, ataupun kamu boleh tunggu. Faham
saya tak kata semua orang yang demam je call ambulance. Semua je call ambulance. No, kamu boleh tunggu, tetapi kalau ada warning signs, sesak nafas laju, lembik, tak larat, tak boleh nak makan. Orang yang pernah kena dengue, dia tahulah simptom-simptom ni lebih kurang. Kalau rasa ada something tak elok, naluri tak sedap, and then call ambulance supaya kata saya dah positif tapi KKM belum call, PKD pun belum call, saya ada simptom macam ni, cik, macam mana sekarang. Alright? Kalau KKM dah call, nanti mereka akan ada sets of questions. Mereka akan tanya mengikut protokol itu, dan dari situ mereka akan tahu macam mana nak handle kamu. Alright, sebab buat masa sekarang apa yang diberitahu adalah pesakit COVID kategori 1 dan 2, yakni 1 tiada simptom, 2 simptom yang ringan, boleh kuarantin di rumah. Tetapi kebolehan kuarantin di rumah ini juga bergantung kepada kemudahan kamu untuk kuarantin di rumah. Maksudnya kamu ada bilik yang sesuai, kamu ada penjaga yang sesuai, makanan, akses kepada makanan dan sebagainya. Contoh orang yang tak sesuai untuk kuarantin di rumah, contohnya adalah orang yang duduk dekat rumah sewa. Dia satu rumah, dia duduk 6 orang dan satu bilik, satu tandas. Dia tak boleh nak pergi mana-mana. So kamu kena hubungi pejabat kesihatan daerah kamu dengan lebih awal dan bagi tahu saya tak boleh nak kuarantin dekat rumah sebab sekian. Apa patut saya buat? Alright, orang yang mampu boleh tanya dekat hotel berdekatan, hotel-hotel yang buat kuarantin, sama ada mereka ambil atau tidak kalau dah confirm positif. Tetapi saya agak risau juga lah sebab nak pantau kamu dan sebagainya. Kalau boleh, then go ahead. Ada beberapa kriteria yang membolehkan seseorang itu kuarantin di rumah dan tidak. Itu akan di-decide oleh KKM sebenarnya. Yang itu saya tak nak sentuh at this point of time sebab KKM pun sekejap macam ni. So buat masa sekarang, kalau kamu tak terima lagi panggilan telefon, kamu boleh ikut tips seperti di dalam video ini. Alright? Okay, saya dah cerita tentang COVID positif, saya rasa dah cukup. Ada beberapa soalan yang lalu tadi. Yang pertama dia tanya, kalau dah ambil swab test dekat swasta, perlu ke repeat dekat kerajaan? Okay, kalau yang dekat swasta tu kamu ambil ujian PCR, RT-PCR, kamu tak perlu repeat balik di kerajaan. Tak perlu, sama sahaja. Kalau yang kamu ambil di swasta tu jenis yang rapid, macam pregnancy test tu, kita panggil RTK, sama ada antigen ataupun antibody, then kamu kena repeat balik. Tak kira sebenarnya kalau RTK, rapid test positif, memang kena repeat balik PCR. Dan kalau rapid test negatif, tolong pantau simptom kamu dan make sure memang negatif betul lah, sebab saya risau sikit dengan RTK ni, dia tak setepat PCR sebenarnya. Alright? Okay, so tu antara soalan yang lalu yang saya nampak tadi, yang kalau apa-apa nanti saya cuba jawab selepas live. Soalan kamu laju sangat dia lari tu. Alright, itu adalah perkongsian saya tentang pesakit COVID positif sendiri. Saya harap saya dah cover semua untuk pesakit sendiri. Dan saya nak sentuh sedikit tentang kontak. Ini yang patient selalu confuse sebenarnya. Siapa kontak rapat, siapa tak kontak rapat. Betul Puan Noriha? PCR tak perlu repeat di hospital kerajaan. PCR yang dibuat sama ada di hospital swasta ataupun klinik swasta sama dengan yang dibuat di kerajaan. Jadi tak perlu repeat. Apa beza yang buat dekat hidung dengan yang buat dekat tekak? Kalau PCR dia akan buat dua-dua, hidung dan tekak. Kalau rapid dia buat hidung sahaja. Sekejap perlukah bagi orang buat swab test merahsiakan swab test dia? Kenapa yang positif ambil swab test satu kali je, lepas tu supaya dia boleh keluar, dah tak ambil swab test dah. Okey, ini soalan-soalan yang Gigi dah jawab dah dekat dia punya announcement. Kenapa tak repeat, kenapa tak this and that. Saya cuba sentuh yang tu next time. Kali ni saya tak nak sentuh tentang all that kenapa-kenapa tu lah. Tapi buat masa sekarang memang protokol test pertama pada hari kedua, test kedua adalah pada hari ke-10. Alright, itu adalah protokol buat masa sekarang. Kita dah tak buat hari ke-14 dah buat masa sekarang. Okey, saya dah cerita tentang COVID positif. Saya nak cerita tentang kontak rapat pula. Siapa kontak rapat sebenarnya? Okey, kita bayangkan dalam situasi ni, Doraemon COVID positif. Saya Doraemon
dan saya COVID positif. Siapa kontak rapat saya? Okay, kontak rapat saya adalah Nobita, mak Nobita dengan ayah Nobita sebab kami duduk serumah. Dan adik Doraemon sebab semalam adik Doraemon datang jumpa Doraemon. Jadi ini adalah kontak rapat saya, Doraemon. Ini aja kontak rapat. Okey, tetapi Nobita ada pergi sekolah. Dekat sekolah Nobita jumpa Giant, jumpa Sunyo, jumpa Shizuka. Betul tak? So, Giant, Shizuka dengan Sunyo ni dia jumpa dengan Nobita. Nobita ni kontak dengan Doraemon. So, Giant kontak rapat tak? Tak kita panggil casual contact. Faham Doraemon kena COVID, Nobita kontak rapat. Mak Nobita yang duduk serumah dengan Doraemon kontak rapat. Tetapi Giant berjumpa dengan Nobita, Giant bukan kontak rapat. Giant kita panggil casual contact. Sunyo jumpa Nobita, Sunyo sebenarnya kontak, kita panggil casual contact. Dia bukan kontak rapat. Okey, tetapi bila fikir-fikir balik, hari tu 2 hari sebelum Doraemon positif, Shizuka ada datang rumah Doraemon nak dating dengan Nobita. Jadi Shizuka ni dia jadi kontak rapat lah kepada Doraemon sebab dia datang jumpa Nobita ke rumah Nobita dan diorang borak-borak makan kuih. Apa tu nama kuih Doraemon tu? Tak ingat lah nama kuih tu kan. So dia makan kuih tu, jadi dia automatically jadi kontak rapat sebab dia datang rumah ada borak, ada makan, tak jaga SOP dan sebagainya. Jadi Shizuka walaupun dia kawan Nobita tetapi sebab dia berjumpa dengan Doraemon secara bersemuka sendiri tanpa memakai mask lebih daripada 15 minit, tanpa menjaga SOP, maka Shizuka pun jadi kontak rapat juga. Tapi Giant yang hanya bertemu dengan Nobita, Sunyo yang hanya berjumpa dengan Nobita, cikgu kepada Nobita yang jumpa Nobita, bukan. Dia bukan kontak rapat. Faham Harap-harap faham lah apa tu. Oh, dorayaki. Okey. Kuih dorayaki. Lupa. Kuih sedap tu kan. Dalam gambar tu nampak sedap. Okey. So, itu adalah cara kita kenal kontaknya. Dan macam mana lagi nak terangkan? Okey. So, tolong faham Jadi bila kamu rasa macam saya jumpa dengan Doraemon tapi saya jumpa Nobita, tapi Nobita tu Doraemon tu kontak rapat dia. Jadi saya kontak rapat ke? Tak. Kamu dipanggil casual contact. So, kontak rapat macam saya cakap tadi, screening hari kedua dan hari ke-10. Kalau hari kedua tu dah terlepas hari yang dia tahu positif dan kemudian hari ke-10. Casual contact, apa dia kena buat adalah dia tunggu kontak rapat dulu. Dia maksudnya Giant dan Sunyo dan cikgu Nobita ni tunggu Nobita dulu. Tunggu Nobita, mak Nobita dan sebagainya Tunggu dia. Kalau dia jadi positif, baru kamu akan jadi positif. Baru kamu akan jadi kontak rapat. Baru Giant, Sunyo dan sebagainya akan jadi kontak rapat. Sama juga kepada office mate ayah Nobita contohnya sebab sekarang ni Doraemon positif. Ayah Nobita duduk serumah dengan Doraemon kan. Jadi macam mana yang kerja satu office dengan dia? Tapi dia belum positif lagi, dia baru kontak rapat. Jadi office mate tu kita panggil low risk. Jadi kontak rapat screening hari kedua hingga hari ke-10, quarantine. Casual contact, tunggu swab test pertama kontak rapat tersebut. Kalau swab test pertama dia negatif, hari kedua ataupun hari yang lebih awal negatif, boleh pergi ke kerja macam biasa, boleh keluar macam biasa, tak perlu kuarantin, tetapi continue jaga SOP. Kamu kena ingat kalau yang tengah kuarantin tu tiba-tiba jadi positif, kamu akan jadi kontak rapat. Jadi kamu boleh pergi ke kerja tetapi jaga SOP, pakai mask all the time. Kamu boleh pergi ke kerja tetapi cuba elakkan naik Grab car. Cuba elakkan berkongsi kereta. Pergi sendiri. So kamu kena jaga-jaga sikit lah. Tak bolehlah Giant dengan Sunyo apa semua ni main sama-sama apa semua sebab dia ni tengah tunggu Nobita. Sekarang ni Nobita positif atau tidak. Macam tu, faham Kalau Doraemon pergi kedai beli kuih dorayaki, adakah tuan kedai dan pelanggan dikira juga doktor? Okey. Kita tengok berapa lama Doraemon di kedai.
sama ada di kedai tu dia jaga SOP atau tidak. Kalau contohnya Doraemon pergi ke Speedmart 99 dan beli roti dan sebagainya, dia pakai mask, dia guna hand sanitizer, dia pergi beli dan terus keluar kurang daripada 15 minit, bukan. Itu bukan, dia tidak akan dikira sebagai kontak rapat. Kita kira very low risk. Itu adalah equivalent to the community risk. Risiko itu adalah sama seperti yang semua orang di dalam komuniti ada sebenarnya. Tetapi contohnya dia pergi ke kedai kedai apa yang kita duduk lama-lama, dia pergi ke kedai makan dan dia buka mask, dia duduk di situ dekat sejam, dan waiter yang sama yang layan dia, waiter tu pun tak pakai mask juga, waiter tu tak jaga kebersihan tangan, then kontak positif lah. Kalau Doraemon pakai mask, Doraemon makan kan, jadi Doraemon tak pakai mask, tetapi waiter tu pakai mask. Waiter tu sanitize tangan dia, waiter tu jaga kebersihan dan sebagainya. Kemungkinan besar waiter tu pun bukan kontak rapat. Sebab tu jaga SOP tu yang sangat penting sebenarnya. Tak kisah siapa ada kat sekeliling kita, tak kisah dia positif. Kalau kita jaga SOP, kita sebenarnya bukan kontak rapat. Faham ya? Okey, faham ya? Itu yang saya cuba maksudkan. Of course, sebenarnya identification of close contact ni, bila KKM call kamu, dia akan assist sebenarnya. MA, PKD and everything, dia akan tolong kamu. Oh, ini bukan, ini ya dan sebagainya. Tetapi apa yang saya cuba bantu di sini adalah sebab sekarang ni memakan sedikit masa untuk mereka menghubungi kamu. Jadi saya cuba untuk tolong kurangkan stres sementara tunggu panggilan telefon tu. Yang mana-mana yang betul-betul dekat tu, at least you all dah bagi tahu. Daripada P-screen, at least lah you all kurang risau. Contoh lagi satu, neighbor. Ni antara jiran COVID positif. Kamu bila tanya, kenapa kamu jiran sekarang ni close contact atau tidak? Bila kamu jumpa dengan jiran? Oh, saya jumpa pagi semalam, saya buang sampah, dia pun buang sampah. Kamu pakai mask tak? Tak. Dia pakai mask tak? Tak. Tapi jauh tak? Jauh lah juga, dekat dalam mungkinlah sebab dia belah sana, saya belah sini kan, dalam 2,5 meter, 3 meter lah. Tapi tak pakai mask ya? Ya, betul. Lama ke berborak? Tak. Saya tanya kat dia, masak apa hari ni kak? Dia kata ayam masak lemak. Oh, saya kata, oh ya ke? Terus masuk dulu. Sekejap je, tak sampai seminit 2 pun. Jadi kalau macam tu sebenarnya kita masih rasa low risk casual contact sebab sekejap je, tak sampai 15 minit tu, sekejap sangat. Alright, jadi itu how kita tengok. Tetapi casual contact ni, contohnya macam saya kata tadi, Doraemon yang positif, Nobita duduk serumah dengan dia. Giant dengan Sunyo tak jumpa Doraemon, dia jumpa Nobita sahaja. Tapi kalau casual contact ni, dia ada simptom. Dia batuk sesama, demam dan sebagainya, dia ada simptom, kita galakkan untuk dia screening. Kita tak wajibkan, kita galakkan untuk dia screening. Dan untuk close contact, kalau dia simptomatik, memang screen terus lah. Kalau dia asymptomatic, dan boleh tunggu hari kedua. Alright, walau apa pun close contact, casual contact dan sebagainya, biasanya apa yang saya cakap adalah keluarga adalah orang yang kita boleh diskaun lah. Kita memang tak boleh nak jaga SOP dengan keluarga sebab kita duduk serumah. Yang lain-lain termasuk tempat kerja dan sebagainya, kalau kita jaga SOP sebenarnya, pakai mask, dia pakai mask, saya pun pakai mask. Dia sanitize tangan, saya pun pakai sanitize tangan. Kamu pergi makan tetapi duduk memang selang, dan dia makan, saya pakai mask. Lepas dia habis makan, baru saya start makan dan dia pakai mask. Risiko sangat rendah sebenarnya. Jadi tolong rendahkan risiko sendiri supaya kita boleh landaikan graf ini. Itu yang saya minta sebenarnya, supaya kita boleh beraya dan berdipawali tahun ini. Itu yang saya harap lah. Saya tak tahu akan jadi ke tak. Right, sebelum saya tutup, sebab dah lama sangat ni semua orang nak tidur, saya nak tengok beberapa saja. Doktor, saya nak tanya kenapa warga emas yang masuk hospital akan swab dan letak dalam ward kuarantin sebelum dapat keluar result positif ataupun negatif? Saya tak tahu. Saya rasa ini protokol di hospital kerajaan kot, sebab saya bekerja di hospital swasta.
Jadi untuk hospital swasta, protokol dia lain sikit sebenarnya. Saya agak tak pasti kenapa macam ni. Kalau saya dapat jawapan nanti saya reply later dekat komen USIS. Kalau tak tengok doktor mati-mati, ingat orang Melayu. Janganlah cerita mati-mati. Kita tak nak orang mati ni. Tapi saya memang bukan Melayu lah. Okay, saya nak jawab soalan ya. Okay, kalau saya jumpa Doraemon 2 hari bulan. Dia swab 6 hari bulan dan result first negatif. Tetapi 9 hari bulan second test positif. So saya still dikira casual or close contact. Kejap ya. 2 hari bulan sampai 9 hari bulan. So 7 hari di situ. Kalau kamu berjumpa dengan Doraemon tanpa menjaga SOP, yes, kamu pun close contact juga. Mungkin low risk sebab first swab dia tu negatif. Tapi screen jugalah. Screen juga, dan kalau first swab kamu negatif dan mungkin kamu sangat-sangat rendah risiko. Tapi jaga SOP juga ya. Alright. Doktor, macam mana pula dalam satu family ni ada 7 orang satu rumah, 4 anak dia kena COVID dan dah dihantar ke hospital, 3 lagi tak kena. Tak kena lah. Baguslah kalau tak kena. Ditakdirkan dia sihat. Dan tunggulah kalau dah habis kuarantin pun negatif juga, dan baguslah. Oh, maksud kamu kenapa ada yang sakit, ada yang tak sakit? Tu ke soalan dia? Oh, kalau tu soalan dia, ni jawapan saya. Contohnya kamu 5 orang travel dalam satu kereta. Kereta tu accident. Seorang meninggal on the spot di tempat kejadian. Seorang cedera parah. Seorang lagi yang duduk kat belakang cedera ringan, yang baki 2 tak ada kecederaan langsung. Betul tak? Jadi boleh tak kita kata kemalangan tu sebenarnya tak ada apa-apa pun sebab ada 2 orang yang tak jadi, yang tak ada apa-apa kecederaan? Ataupun kita nak cakap kemalangan tu sangat berbahaya sebab ada seorang meninggal di tempat kejadian. So memang macam tu walaupun kamu duduk satu rumah, ada yang kena, ada yang tak kena, memang ditakdirkan begitu. God wants it to happen that way. Dalam medical language kita kata because of the infection punya transmission lah, dia punya virus transmission tu. Tapi kalau kita nak faham secara keseluruhan, sebab Tuhan memang jadikan macam tu. Kalau Highland Tower tu jatuh, memang ada seorang je yang selamat, seorang je lah yang selamat. Itu yang memang Tuhan dah takdirkan berlaku. Jadi kita nak faham lebih daripada kita nak tahu juga analogi lebih daripada yang mencipta. Saya rasa saya tak boleh nak bagi jawapan lah sebab saya hanya doktor. Saya not anybody with superpower, right? Okay, so kalau ada, memang ada ramai yang satu keluarga, bukan semua yang kena. Saya ada kenal satu keluarga 5 orang, 4 orang yang kena, seorang tak kena. So that is normal actually, jangan risau. Baguslah bila ada seorang 2 tak kena. Iwan Sol, saya faham ralat dia masuk kat web, okay, tak faham. Doktor, kalau positif COVID dah discharge dari hospital sekarang hari ke-21, boleh ke serumah dengan keluarga macam biasa? Okey, kalau dah discharge, sebenarnya kamu boleh pulang ke keluarga macam biasa. Tetapi saya suka nasihatkan, lebih kurang 3 hari pertama tu cuba elakkan terlampau rapat, cium dan share makanan dan sebagainya, dan pantau dulu simptom kamu. Kamu demam lagi. Ini nasihat saya secara peribadi, saya tak tahu apa protokol. Tapi saya nasihatkan isolate dulu, agak jauhkan. Kalau boleh pakai mask kat rumah kalau ada kanak-kanak kecil, dan pantau simptom kamu dulu. Takut tiba-tiba demam balik ke, sesak nafas balik ke, dan tak adalah you takut sangat, tak adalah you risau sangat sebab kesihatan ni kita tak boleh nak predict what happens in the future. Macam tu je. Alright, but otherwise boleh kembali kepada keluarga dan rakan sekerja, boleh kembali macam biasa, tak ada masalah. Rakan-rakan saya yang saya kenal yang positif pun dah kembali bertugas, tak ada masalah yang tak ada simptom dan positif macam saya cakap tadi adalah kategori pertama Siapa yang nak kahwin dengan anak perempuan saya ni? Okey. Okey, adik saya positif di tempat kerja sampai sekarang KKM tak call. Pelik juga. Kenapa ya doktor? Adik saya sampai sekarang teruk batuk-batuk malam-malam. Okey.
tolong telefon balik tempat yang buat screening untuk kamu, pastikan dan tanya sama ada dia dah notify ataupun tidak. Seperti yang saya cakap tadi, tanya dia notify kepada pejabat kesihatan yang mana satu. Kalau macam di KL ni ada PKD Hulu Langat, PKD Petaling, PKD Ceras. So PKD mana sebenarnya yang dia notify, make sure dia notify. Dan kalau kamu tak terima panggilan telefon juga, mungkin selepas 2-3 hari atau 3-4 hari, mungkin dah masanya, especially kalau dah ada simptomnya, batuk dan sebagainya, telefon kepada pejabat kesihatan itu sendiri dan bagi tahu. Especially kalau ada simptom. Kalau tak ada simptom tu okey lagi. Kalau dah ada simptom, tolong telefon PKD sebab kes dah banyak sekarang. So kita yang kena tolong KKM sekarang ya. Alright, saya harap adik kamu sembuh cepat ya. Caption baju doktor memang win. Apa caption tak tengok lagi. Tak ingat. Okay. Selalunya, hai doktor, selalunya ia dapat dari jenis darah yang sama ke? Oh, kami tak buat blood test lah. Tak check pula kumpulan darah mana apa semua. Okey, kepada yang ada simptom ya, ada yang cakap casual contact, saya casual contact, tapi ada simptom, demam beberapa hari dan sebagainya, dan ada yang tak ada kontak langsung. Saya tak ada kontak langsung, tetapi saya demam, batuk, selsema dan sebagainya. Patut tak saya screen? Okey, saya biasanya akan cakap, pantau simptom sendiri untuk 2 hingga 3 hari pertama, 48 hingga 72 jam, pantau dulu. Makan Panadol, makan ubat demam, makan ubat selsema, ubat batuk yang sesuai dan sebagainya, pantau dahulu. Kalau dalam masa 3 hari tu dah okey, maksudnya simptom berkurangan, tak apa. Tetapi jangan simptom, demam dah berhenti, saya pergi kerja. Demam dah berhenti, saya pergi jaya. Janganlah, duduk rumah dulu. Tengok dulu, hari keempat dah tak demam, hari kelima demam balik tak, hari keenam demam balik tak, pantau dulu. Okay, kalau dah memang betul-betul tak ada simptom, should be okay. Kalau masih ada simptom, then you should screen lah. Tetapi hari pertama demam, patut tak saya screen doktor? Biasanya saya tak nasihatkan lah. Kalau hari pertama demam, kamu tak ada close contact dan sabar dulu lah. Hari kedua demam tapi baru 32 jam, baru 36 jam. Saya tengoklah. Kalau kamu rasa terlampau takut, kamu paranoid, kamu nak screen, then okay. Kalau kamu rasa boleh sabar, relax dulu, then okay. Tapi tengok risiko jugalah, setengah orang duduk dengan ada yang duduk dengan banyak anak-anak kecil, ada yang bekerja sebagai penjaga taska dan sebagainya, dan kamu boleh screen lebih awal. So dia is very individualized sebenarnya, tapi apa yang saya berikan adalah tips yang secara general. Okay. Kalau kanak-kanak positif macam mana, kuarantin juga. Okay. Alright. Kawan saya discharge dari Maib, lepas tu dia cakap KKM suruh balik macam tu je lepas 14 hari and tak ada buat swab dah. And dia cakap dalam 8 hari virus tu akan mati sendiri. Betul ke? Memang itu protokol baru sekarang. KKM kata bila dah hari ke-10 dia menjadi kadar keboleh jangkitan seseorang itu menjadi sangat rendah sehingga tidak boleh menjangkiti orang lain. Saya faham apabila kita mula-mula berdepan dengan wabak ni dulu, kita cakap kena kuarantin 14 hari, ada yang sampai 6 minggu and whatsoever sebab nak tunggu negatif. Tapi tolong faham bahawa penyakit ini, jangkitan ini adalah masih baru dan pihak kerajaan, KKM dan sebenarnya satu dunia masih cuba memahami jangkitan ini dan apa yang kita buat adalah yang terbaik pada ketika ini. This is the best practice at this point of time. Mungkin esok ada perubahan, mungkin minggu depan ada perubahan, mungkin tahun depan ada perubahan. Ya, tetapi apa yang kita buat sekarang dengan kita tahu kita buat yang terbaik. Jadi tolong bagi kerjasama kepada KKM bila ada perubahan kepada protokol. Saya faham, kalau tak faham boleh tanya, saya boleh terangkan, tetapi jangan bersangka buruk. Memang ini yang melalui kajian-kajian yang dibuat, mereka dapati bahawa kadar kebolehjangkitan tu rendah, sebab tu mereka discharge macam tu. Alright? Harap faham ya. Okay. Saya berhenti di sini. Doktor, betul ke bekas pesakit yang diuji kembali positif tidak berbahaya kepada orang lain? Ya, betul. Itu yang diberitahu sekarang ya. Itu adalah itu adalah bukti at this point of time. Okay. Saya rasa dah lama sangat borak, nak masuk ke 12 dah ni.
Saya nak habiskan sedikit sahaja soalan yang paling glamour, paling banyak dekat wall saya, paling banyak dalam FB Messenger inbox saya tak sempat nak jawab, iaitu tentang suplemen. Saya COVID positif, patut tak saya makan vitamin C, doktor? Saya COVID positif, saya nak makan vitamin C ke vitamin D? Apa dos yang kena ambil? Apa brand yang okey, doktor? Redoxon okey tak? Itu okey tak? Ini okey tak? Okey. Yang pertama, kamu nak makan suplemen, boleh. Tak ada masalah. Suplemen apa? Saya tak tahu sebab saya tak makan suplemen. Kamu nak makan vitamin C, boleh. Kamu nak makan vitamin D, boleh. Kamu tak nak makan pun boleh, tak ada masalah. Ada orang yang makan suplemen dan sihat dan okey. Ada orang yang tak makan suplemen pun dah sihat, dah okey juga. Jadi terpulang kepada kamu. Okey, bila kamu decide nak makan suplemen, saya nak makan vitamin C lah, saya nak makan vitamin D lah, okey, boleh. Tetapi jangan makan sehingga ia memudaratkan kesihatan kamu yang sedia ada. Faham ya? Saya ulang. Jangan makan sesuatu ubat ataupun produk ataupun suplemen yang mana apabila kamu makan, ia lebih memudaratkan kesihatan kamu. Kalau botol vitamin C tu, dia kata makan 1 biji sehari. 500mg ke 100mg ke whatever lah dos dalam botol tu yang di packing, yang diberi label FDA, yang diluluskan oleh KKM, dia dah bagi dah dos sebiji sehari. Kamu makanlah sebiji sehari, kamu jangan makan 8 biji sehari, jangan makan 12 biji sehari sampai cerit-berit. Elok-elok COVID kategori 1 yang tak ada simptom, kamu pergi makan vitamin C tu sampai dapat cerit-berit teruk, habis badan kering, hilang air, dah tak tahu kamu COVID kategori berapa. Faham tak? Jangan makan sesuatu sampai ia memudaratkan kamu. Jangan makan vitamin D sampai kamu sembelit. Makan vitamin D berapa biji? Saya makan 5 biji pagi, 5 biji petang, doktor. Datang dah sembelit dah, usus dah bengkak dah. Janganlah buat macam tu. Jangan makan sesuatu yang memudaratkan kesihatan kamu. Daun semambu tidak boleh mencegah COVID-19. Daun semambu kamu nak sapu boleh. Kamu nak blender ke, kamu nak sapu ke, sapulah. Jangan makan, jangan minum air itu. Ia beracun sebenarnya. Daun semambu adalah pesticide. Ia merupakan racun serangga. Kenapa kamu nak minum racun serangga? Kamu bukan serangga, kamu manusia. Faham tak? So, do not take something, habatus sauda, kurma. Yang tu semua tak ada masalah. Makan secukup rasa. Jangan makan melebih-lebih. Macam, siapa yang makan banyak? Setan kan? Jangan makan so much. Makan cukup-cukup. Kalau kat Dewan Makan saya dulu ditulis, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi sama, suplemen pun makan yang sebanyak itu sahaja. Jangan makan sesuatu sampai memudaratkan kesihatan kamu yang sebenarnya okey. Lepas tu tiba-tiba jadi, Allah, lagi teruk. Daripada nak tak tahulah korang ni cerit-berit ni sebab COVID ke, cerit-berit sebab vitamin C ke, cerit-berit sebab apa, saya pun tak tahu. Dah buah pinggang kering, badan kering, sesak nafas. Don't do that. Alright? That's my only thing. So, apa brand yang elok? Tanyalah di farmasi. Berapa dos? Ikut dos yang tertera pada botol. Suplemen apa yang nak makan? Jangan tanya saya sebab saya tak makan suplemen. Saya tak suruh pesakit saya makan suplemen. Saya tak suruh ahli keluarga saya makan suplemen. Kamu pergi ke farmasi, kamu pergi ke kedai yang betul-betul berlesen, yang mana kalau apa-apa berlaku kepada kamu, kamu boleh tanya dia balik. Dan kamu tahu dia beretika sebab dia ada tanggungjawab moral dan civil. Tanggungjawab moral tu maksudnya ialah dia orang yang baik. Tanggungjawab civil tu maksudnya dia ada tanggungjawab terhadap undang-undang. Maka kamu tahu dia tidak akan memudaratkan kamu. Jadi kamu ikut saranan yang seperti di botol, seperti yang farmasis kata dan sebagainya. Kalau kamu duk ikut orang yang duk cakap kat YouTube lah, dekat Facebook lah, duk apalah makan pelik-pelik, esok bila kamu dah sesak nafas, kamu dah cerit-berit teruk, kamu dah tak larat dah sebab dah duk terburai, duk muntah, duk cerit-berit, kamu takkan dapat menyalahkan dia. Mereka itu tidak akan bertanggungjawab. Dia akan lepas tangan. Itu sahaja nasihat daripada saya. Okey? Walau apapun, ramai yang sembuh daripada COVID kategori 1 dan 2 tanpa apa-apa suplemen juga. So, jangan risau. Jangan takut. Dan akhir sekali, kalau kamu ada rakan-rakan yang COVID positif, kamu ada ahli keluarga yang kontak rapat COVID positif, jangan kecam mereka, jangan
tambah stres mereka, tolong bagi positive vibes, tolong bagi moral support, tolong kalau kamu di telefon dan diberitahu aku positif babe, aku rasa kau kontak rapat sebab kita jumpa hari tu kan, tolong jangan maki-maki, tolong jangan marah-marah, tolong jangan tambahkan stres orang yang dah positif tu, tolong support each other, kita jaga kita dan harapnya kita landaikan graf ni cepat-cepat supaya kita boleh beraya tahun ni. Alright, semua orang nak raya kan? So, thank you again. Saya rasa banyak soalan yang saya skip tadi, dah nak pukul 12 dah. Esok saya kerja. Thank you everyone. Kalau kamu rasa ada sesiapa yang akan mendapat manfaat daripada video ini, boleh tag rakan-rakan ataupun ahli keluarga kamu. Lastly, take care, good night, sweet dreams. Make sure be careful on the road. Banyak kes accident juga sebab musim hujan. Banyak kes dengue juga. Tolong bersihkan kawasan rumah korang. Hapuskan nyamuk Aedes. Make sure tak ada dengue. Dan stay safe, stay healthy. Stay healthy. Okay? Bye-bye. Bye-bye.